Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid saya? Sihat ke? Harapnya sihatlah ya. Okey, hari ni saya nak ajar kamu subjek akhlak. Baik. Pelajaran yang pertama, berbudi bahasa. Awak mesti faham kan apa tu maksud berbudi bahasa? Okey, ini adalah merupakan nilai-nilai murni ataupun dikenali sebagai sifat yang mahmudah. Sifat mahmudah itu dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia nilai murni. Okey, kita teruskan kepada muka surat yang kedua. Okey, pengertian budi bahasa. Budi bahasa artinya tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Nampak? Kat sini maksudnya budi bahasa ni maksudnya satu tutur kata ataupun percakapan, sebutan kita yang sopan, yang baik, yang bermanfaat, ataupun sebutan perkataan kita yang menyenangkan. Dan bahasa yang digunakan pun bahasa yang baik, bahasa yang tidak melukakan hati orang lain, ataupun perkataan-perkataan yang sedap kita dengar kan. Bila kita dengar je sejuk je. Kalau orang kata kita macam ni, awak ni baiklah, awak ni cantiklah, handsome lah, jadi bila kita dengar macam tu, jadi kita pun hati kita akan jadi seronok, suka kat orang tu. Itu namanya budi bahasa kita. Jadi kita kena jaga setiap kali kita nak bercakap, nak berbual dengan orang-orang lain, mestilah menggunakan perkataan yang baik. Okey. Tutur kata yang sopan melambangkan sifat seseorang yang berbudi bahasa dan mempunyai kepribadian mulia. Nampak kat sini. Bila kita ni bertutur kata ataupun kita bercakap dengan perkataan yang baik, yang sopan, yang menyenangkan hati orang, jadi bila kita bercakap yang baik, maksudnya orang tu memang orang yang baik. Kalau dia cakap benda yang tak baik, perkataan-perkataan yang menyakitkan, menggunakan perkataan yang kasar, bahasa yang kasar, jadi orang semua bila dekat dengan dia jadi tak suka, jadi menjauhkan diri daripada orang macam tu. Jadi bila kita cakap baik, maksudnya melambangkan sifat kita yang sebenar. Sebab itulah kalau kita nak menilai, kalau kita nak tengok orang ni macam mana, kita tengok dulu dia punya riak wajah muka dia, ataupun percakapan dia, penjagaan penampilan dia. Jadi kalau kat situ baik, insya-Allah orang tu mesti orang yang baik. Okey. Seterusnya, tutur kata yang sopan akan menjadikan seseorang itu dipandang mulia serta senang didekati. Macam saya kata tadi, bila orang ni sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang sopan, yang bermanfaat, jadi orang sekeliling dia suka kat dia, nak berkawan dengan dia, nak rapat dengan dia, kan? Jadi bila kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kita akan mengeluarkan aura positif. Apa tu aura? Maksudnya suasana tu akan jadi lebih baik. Kalau orang ni jenis yang suka cakap kasar-kasar, menengking-nengking, jadi orang kat sekeliling dia pun tak suka kat dia, menyampah pun dia. Boleh faham? Okey, seterusnya, berbudi bahasa perlu dalam pergaulan bersama ibu bapa dan ahli keluarga, bersama guru, rakan, orang tua, malah dengan sesiapa sahaja kita berurusan. Nampak? Okey. Yang pertama sekali kalau kita nak jaga percakapan kita, yang pertama sekali mestilah ibu bapa kita. Sekarang ni awak dekat rumah kat semua kan. Jadi mesti menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang lemah lembut, kan? Kalau contohnya ibu tolong macam ni, ibu minta tolong, abang minta tolong basuhkan kain, awak pun dengan segera, kalau tengah main game, tinggalkan game tu, terus jumpa ibu awak, baik mak, abang buat, macam tu baru betul. Janganlah ibu cakap, abang minta tolong jemurkan kain,
Nantilah mak, malaslah mak, alamak amak buatlah sendiri, tak boleh macam tu. Jadi dengan ibu bapa ni kita kena cakap dengan lemah lembut, jangan menengking-nengking, tak boleh. Mesti cakap yang baik-baik. Baik mak, tunduk. Kalau bercakap dengan mak, jangan pandang atas tinggi kan. Kalau cakap dengan mak, tunduk bawah. Tunduk. Kita kena hormat orang tua kita. Begitu juga dengan ahli keluarga, sama ada abang awak ke, adik awak ke, kakak awak ke, kan, saudara mara. Jadi semua tu pun adalah ahli keluarga kita. Jadi kita pun kena jaga dia. Kita kena jaga percakapan kita. Dengan abang, hormat abang. Kalau abang pun tak salah nak hormat adik. Jadi bila dua-dua hormat, jadi saling hormat menghormati, kan. Sama keluar dengan guru. Guru pun bila awak jumpa dekat sekolah, kan, siapa-siapa guru-guru kat sekolah tu, terserempak dengan guru, jangan buat dia je. Pandang lain lah, konon-konon berbual lah, kan, main lari-lari. Jumpa saya je lari, jumpa saya dia lari. Kat situ kalau boleh jumpa, tegur, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum Cikgu, Assalamualaikum Cikgu Yah, Cikgu Yah. Jadi kat situ bila kita mulakan macam tu, orang pun kalau cikgu ke, mak ayah awak ke, bila nampak macam ni, sejuk hati dia. Lagi-lagi mak ayah awak nampak anak awak ni cakap baik dengan mak ayah awak, jadi mak ayah awak pun tengok, sejuknya anak aku ni, bagusnya anak aku ni. Macam tu. Jadi sebab itulah bila kita jaga percakapan kita ni, orang sekeliling kita, tak kira sesiapa pun akan sayang kita, akan suka kita, akan hormati kita. Itu pentingnya kita punya percakapan. Okey, tengok yang 1.2. Bahasa yang baik dan bersopan serta contoh-contohnya. Ini antara perbualan-perbualan yang baik, antara sama ada dengan ibu bapa, guru, ahli keluarga, kan, rakan-rakan. Okay, kita ambil satu dulu contoh. Okay, contoh berbudi bahasa dengan orang tua. Okay, sebelum tu, bahasa yang baik dan bersopan akan dapat melahirkan hubungan yang baik antara sesama manusia. Antara contoh sifat berbudi bahasa dan bersopan santun adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, berbudi bahasa dengan orang tua. Contoh pertama, Salman, nenek, mari saya tolong bawakan bakul nenek ini, nenek itu. Nenek, terima kasih cucu, baiknya sungguh cucu ini. Itu antara contoh-contoh dia. Okey, setakat ini untuk pelajaran hari ini, saya harap kamu semua boleh faham. Dan saya akan sediakan beberapa latihan untuk awak. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.